Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni kita sambung lagi pengajian Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Fiqh wanita membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah. Cuma perbahasan kita pada kali ini adalah muka surat 45. Muka surat 45. Buka masing-masing Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Siapa yang belum dapatkan, boleh dapatkan di Shopee dengan kadar segera. Baik, kita sambung muka surat 45. Lanjutan hukum darah yang berputus-putus. Kita dah masuk dah. Semakin lama semakin sukar perbicaraannya. Perbicaraan tentang lanjutan hukum darah yang berputus-putus. Kalau darah tu on off, ada tak ada, berputus-putus, maka dia ada hukum yang sedikit berbeza. Mari kita baca. Buka muka surat 45, atau mungkin juga ada kalau tengok cetakan lah, ada cetakan 44. Lanjutan hukum darah yang berputus-putus. Darah yang berhenti ataupun diistilahkan sebagai naqa' apabila telah mencapai 24 jam ke atas, maka ianya dihukum suci. Darah yang berhenti, tapi sebelum berhenti tu darah dia dah mencapai 24 jam ke atas, maka naqa' ataupun tempat darah berhenti tadi tu, ketika darah berhenti tadi tu dihukum suci. Sebab darah dah berhenti. Bila darah dah berhenti, tidak ada mani' ibadah, tidak ada penghalang ibadah, maka wajib mandilah. Maka setelah itu wajib untuk mandi hadas bagi melakukan ibadah yang difardukan. Kita semua tahu, bila darah tu keluar, haram solat. Bila darah tu dah berhenti, dalam keadaan darah tu melebihi 24 jam baru dia berhenti, maka ia adalah haid. Dan oleh kerana dah berhenti, wajiblah mandi hadas dan melakukan ibadah yang difardukan. Jika darah kembali keluar, darah keluar balik, darah keluar balik pula, maka wajib memberhentikan segala yang diharamkan kerana haid. Kerana haid adalah salah satu daripada penghalang ibadah, atau kita panggil mani' ibadah. Jika datang balik darah, haram lagi untuk solat, berhentikan segala ibadah yang dilakukan. Ketika darah ada,
haram melakukan ibadah. Jika darah berhenti lebih 24 jam yang darah berhenti tadi tu, darah tu lebih 24 jam dan kemudian berhenti, wajib mandi dan sembahyang. Kemudian tak lama lepas tu darah keluar balik. Bila darah keluar balik, wajib berhenti lagi daripada melakukan ibadah, sembahyang, puasa, baca Quran, masuk masjid. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab darah itu adalah penghalang ibadah. Walaupun darah tu datang berputus-putus, on off, ada tak ada, hari ni ada, esok tak ada, lusa ada balik. Walaupun macam tu, selagi dalam 15 hari keluar darah, haram ibadah. Darah berhenti, wajib ibadah. Sebelum ibadah tu wajib mandi. Okey. Begitulah seterusnya hingga mencapai 15 hari 15 malam. Macam itulah. Sehingga mencapai 15 hari 15 malam. Kalau katalah 1 hari bulan ada, 2 hari bulan tak ada, 3 hari bulan ada, 4 hari bulan tak ada, 5 hari bulan ada, 6 hari bulan tak ada. Begitu dia. 7 hari bulan ada, 8 hari bulan tak ada darah, 9 hari bulan ada. Maka setiap kali ada darah, setiap kali tu haram solat, haram melakukan ibadah. Setiap kali darah berhenti, setiap kali tu kena mandi, wajib mandi dan melakukan ibadah. Walaupun berkali-kali. Sebagai contoh, kita tengok contoh lah. Sebagai contoh, ini perbahasan kita pada lepas, pada muka surat sebelum. Tapi tak apa, kita ulang sikit. Kita ulang sikit aja. Nak bagi ingat balik. Takut tak ingat. Baik. Katakanlah okay. Katakanlah darah keluar, lepas tu berhenti, lepas tu keluar, lepas tu berhenti. Hari pertama ada darah, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Ni ulangan ya. 11. Okey. Ketika hari yang kedua tak ada darah, hari keempat tak ada darah, hari keenam tak ada, hari ke-8 tak ada, hari ke-10 tak ada. Jadi pada ketika darah ada, maka dia panggil mani' ibadah. Mani' ibadah. Maksud mani' ibadah ni haram solat, haram puasa, haram baca Quran, bersetubuh, semua haram lah. Sebab haid kan. Ketika darah berhenti, wajib mandi. Bila sebut mandi, mandi hadas lah. Wajib mandi. Bila darah tu berhenti, wajib mandi. Mandi hadas. Bila sebut mandi hadas, wajib solat. Termasuklah baca Quran pun boleh, puasa pun boleh. Semualah. Sebab suci kan. Okey. Pada hari yang ketiga keluar darah balik, maka mani' ibadah. Maka bila mani' ibadah, haram lah. Haram solat, haram puasa, semua haram lah. Haram baca Quran, masuk masjid dan sebagainya. Dan sebagainya lah, semua haram lah. Sebab ada darah. Kemudian hari keempat darah berhenti balik, maka wajib mandi hadas balik, wajib solat. Kalau bulan Ramadan puasa, baca Quran, jima' boleh. Semua boleh lah. Tak ada darah kan. Masuk masjid, semualah. Sebab suci. Hari kelima darah keluar balik, maka mani' ibadah balik, maka haram solat balik. Ada gitu. Haram solat, haram puasa, baca Quran, semua haram. Kemudian hari ke-6 darah berhenti balik, wajib mandi lagi sekali. Mandi hadas, lepas tu wajib solat, wajib puasa, semualah. Lepas tu hari ke-7 darah keluar balik, mani' ibadah balik, haram solat, haram puasa, semua sekali balik. Hari ke-8 darah berhenti balik, wajib mandi hadas balik, solat, puasa, baca Quran, semua boleh dah. Hari ke-10 hari ke-9 darah ada balik, mani' ibadah balik, haram solat, haram puasa, semua balik. Hari ke berapa ni? dah tengok ni.
Hari ke-9. Hari ke-9 Hari ke-10 darah berhenti, wajib mandi hadas balik, sekali lagi solat puasa. Hari ke-11 keluar balik darah, mani ibadah, haram balik. Hari ke-12 suci terus, wajib mandi, solat puasa dan seterusnya. Okey. Maka haidnya adalah 11 hari. Keseluruhan haidnya adalah 11 hari. Okey. Ini dah bincang lepas dah ni. Ulangan balik. Okey. Beginilah kena buat. Baik. Mari kita sambung baca. Sebab ada darah haram solat, haram ibadah. Tak ada darah wajib mandi yang ibadah. Tak ada darah balik, begitulah seterusnya. Baik. Baca balik yang tadi. Itulah, jika darah kembali keluar, maka wajib memberhentikan segala yang diharamkan kerana haid adalah salah satu daripada penghalang ibadah atau mani ibadah. Begitulah seterusnya hingga mencapai 15 hari 15 malam. Begitulah, macam kes tadi saya bertulis 11 hari. Ada darah mani ibadah, tak boleh ibadah. Tak ada darah mandi, wajib ibadah. Inilah pendapat mu'tamad dalam mazhab kita yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, semoga Allah merahmati mereka berdua. Ini pendapat mu'tamad. Ada darah maka haram. Ada darah haram ibadah. Tak ada darah wajib ibadah. Begitulah seterusnya. Baik, kita sambung lagi. Bagaimanapun terdapat perbezaan pendapat antara kedua mereka pada kitaran haid yang seterusnya. Kitaran kedua. Pendapat Imam Nawawi, kaedah yang sama perlu dilakukan, iaitu apabila darah berhenti, wajib melakukan seperti kitaran sebelum, iaitu wajib melakukan ibadah yang wajib dan diharuskan melakukan apa yang dibolehkan ketika suci, seperti masuk masjid, baca Quran, jima' dan sebagainya. Begitulah kaedahnya jika keluar darah dan berhenti walaupun berlaku pada setiap bulan. Sekalipun ini disebabkan kerana setiap kitaran mempunyai corak atau pola tersendiri dan tidak semestinya akan berlaku corak yang sama setiap setiap kitaran. Inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Inilah pendapat mu'tamad dalam mazhab. Mari kita tengok. Ini katakanlah kita ambil bulan. Katalah bulan Mei. Ambil bulan Mei. Dia boleh guna, terbaiknya kita guna bulan Qamariyah lah. Bulan Qamariyah lah. Tapi tak semestinya pakai bulan Qamariyah. Boleh je pakai bulan Mei. Boleh je pakai bulan Syamsiah. Dan malah boleh je tak nak pakai bulan sekalipun. Kita pakai hari pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita ambil bulan Mei. Kita cuma nak ambil 15 hari je. Kita nak ambil 15 hari je. Pada bulan Mei, apa yang berlaku? Darah keluar, lepas tu berhenti, keluar. Okey. Darah ada, ni darah tak ada. Darah tak ada. Okey, ini terus tak ada darah. Jadi, ketika ada darah macam sebut tadi, wajib, istilah kita panggil mani' ibadah, saya tulis lah mani' ibadah. Ketika waktu
keluar darah. Tak boleh ibadah. Ketika tak ada darah, wajib ibadah. Wajib ibadah. Ketika mana wajib ibadah? Ketika tak ada darah. Bila sebut wajib ibadah, sekali dengan mandi lah. Sebab nak ibadah kena mandi. Hari ke-8, hari ke-10 wajib ibadah. Okey. Pada bulan Jun, perkara sama berlaku. Contohnya, keluar darah, berhenti, keluar balik, berhenti, keluar balik, berhenti, keluar balik, berhenti, keluar balik, berhenti. Contohnya, maka perkara yang sama perlu dilakukan, iaitu ketika ada darah, mani ibadah. Bila sebut mani ibadah tu haram ibadah lah. Bila? Pertama 3 bulan Jun, sama juga. Wajib ibadah bila? Wajib ibadah apabila tak ada darah. Macam itulah. Begitulah jika berlaku pada bulan Julai, Ogos, September. Macam itulah setiap bulan. Ada darah, wajib, ada darah haram ibadah. Tak ada darah wajib ibadah, walaupun berlaku tiap-tiap bulan. Walaupun dah dapat agak, ni dah 2 bulan dah ni, on off, ada tak ada darah ni. Bulan ni mesti jadi juga ni. Ada darah haram solat, haram ibadah. Tak ada darah wajib ibadah, walaupun berlaku tiap-tiap sampai setahun 2 tahun sekalipun. Okey. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Tengok tu dalam kitab. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Kaedah yang sama perlu dilakukan, iaitu apabila darah berhenti, wajib melakukan seperti kitaran sebelum, iaitu wajib melakukan ibadah yang wajib dan diharuskan melakukan apa yang dibolehkan ketika suci, ketika tak ada darah. Seperti masuk masjid, baca Quran, semua boleh. Begitulah kaedahnya jika darah keluar dan berhenti, walaupun berlaku pada setiap bulan sekalipun. Ada darah haram ibadah, tak ada darah wajib ibadah. Alasannya ini disebabkan kerana setiap kitaran, setiap bulan mempunyai corak atau pola tersendiri. Tak semestinya haid tu kalau macam tu aja. Mungkin bertukar-tukar, tu biasa. Kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang 8 hari, kadang 9 hari. Kadang-kadang ada hari ni, esok tak ada, lusa ada. Kadang-kadang ada straight. Dia bertukar-tukar. Tidak semestinya akan berlaku corak yang sama setiap kitaran. Inilah pendapat muktamad dalam mazhab. Okey. Dan tengok contoh. Perhatikan contoh berikut dengan teliti. Perhatikan contoh berikut dengan teliti. Kitaran yang pertama 4 hari, haid 4 hari. Itu kitaran pertama. Kemudian nakak tu tak ada darah lah, ataupun suci lah, 3 hari. Maka ketika kemudian lepas pada tu haid balik, darah keluar balik 3 hari. Maka keputusannya haidnya 10 hari, termasuk hari-hari nakak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ni yang ada darah ke, yang tak ada darah ke, semuanya adalah haid. Keputusannya 10 hari haid. Cuma pada ketika kitaran pertama 4 hari haid tu mani' ibadah. Apabila ia mani' ibadah, maka haram solat ketika 4 hari tu. Ketika nakak hukumnya suci, maka wajib diperlakukan seperti wanita suci ketika nakak, dengan maksud mandi dan semayang 3 hari tu. Entah macam mana, keluar balik hari ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10, 3 hari tu lah.
mani' ibadah balik. Dengan maksud haram ibadah balik, dan barulah dia tahu rupa-rupanya haidnya masih belum habis. 3 hari suci yang dia sangkakan suci nakak tadi tu sebenarnya tak suci lagi. Maka apa yang dia buat pada waktu suci tu tak sah lah. Tapi tak apa, biarkan aja, tak sah pun. Kemudian maka ketika nakak 3 hari tu, tak ada darah 3 hari tu, dia wajib diperlakukan seperti wanita suci lah. Buat apa-apa pun boleh lah sebab suci. Cuma lepas datang balik 3 hari selepas suci 3 hari tadi, baru dapat tahu rupa-rupanya bukan suci tu. Tapi lambat dapat tahu, tak ada masalah. Maka ketika suci wajib diperlakukan seperti wanita suci ketika nakak. Itu katalah bulan Mei. Bulan Jun, kitaran seterusnya, kitaran haid yang seterusnya, keluar haid 6 hari. Kemudian nakak 2 hari, tak ada darah 2 hari. Samalah kaedah dengan kitaran yang pertama. Sama kaedah dengan kitaran yang pertama. Sama kaedah dengan kitaran yang pertama, iaitu 6 hari ada darah. Walaupun kitaran pertama tu 4 hari aja ada darah, kitaran kedua 6 hari, dia tak semestinya sama. Tak semestinya 4 hari kitaran pertama, kitaran kedua pun 4 hari. Tak, 4 hari juga, tak semestinya. Okey. Kitaran pertama 4 hari tu biarlah. Kitaran kedua 6 hari, maka 6 hari mani' ibadah, haram solat, haram semualah. Okey. Kemudian hari ke-7 dan ke-8 nakak suci, tak ada darah. Maka wajib untuk solat dan sebagainya 2 hari tu. Kemudian datang balik darah hari ke-9 dan hari ke-10, 2 hari tu, maka mani' ibadah balik. Keputusannya haidnya adalah 10 hari, wajib diperlakukan seperti wanita suci ketika nakak. Cuma beza kitaran pertama dan kitaran kedua. Nakak kitaran kedua tak ada darah kitaran kedua, dia kena semayang pada kitaran yang pertama adalah 3 hari, kitaran kedua adalah 2 hari. Tu je beza. Tapi yang kita nak fokuskan dekat sini adalah ketika ada darah wajib, ketika ada darah haram solat, ketika tak ada darah wajib mandi dan solat, ketika darah datang balik haram solat balik, walaupun berlaku pada tiap-tiap bulan begitu, kitaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sekalipun. Okey. Itu fokus kita di situ. Kemudian sambung lagi. Pendapat Imam Rafi'i, pada pendapat Imam Rafi'i pula, sekejap. Okey. Pada pendapat Imam Rafi'i pula lain, tak sama dengan Imam Nawawi. Jika pada kitaran kali terakhir, yang kita panggil kitaran pertama tadi lah, telah terjadi darah berhenti dan keluar, itu yang terjadi, darah berhenti dan keluar, kembali, darah berhenti dan keluar kembali pada kitaran kali terakhir, ataupun dalam kes tadi kitaran pertama lah, kali terakhir tu kitaran pertama lah, telah terjadi darah berhenti dan keluar kembali, maknanya on off tu telah terjadi sekali, maka ia telah dikira beradat. Oleh itu pada kitaran seterusnya, kitaran kedua, ditegah daripada melakukan apa-apa ibadah yang diharamkan selagi belum mencapai jumlah hari adat haid kitaran sebelumnya. Ini kerana zahir keadaannya pada kitaran tersebut disamakan seperti kitaran yang sebelum, serta menjadi petunjuk perkara yang sama akan berulang lagi.
Akan berulang lagi. Mari kita tengok contoh. Contoh. Okey, tengok contoh. Haid 4 hari. Kitaran pertama ni. Haid 4 hari. Kemudian naqak 3 hari. Kemudian haid datang balik 3 hari. Maka haidnya 10 hari. Macam pendapat Imam Nawawi juga dari segi ni. Kemudian pada ketika 4 hari haid, mani ibadah, haram ibadah. Naqak 3 hari, wajib mandi solat. Kemudian lepas 3 hari, mani ibadah balik, keluar darah balik. Maka wajib diperlakukan seperti wanita suci ketika naqak, macam pendapat Imam Nawawi. Bezanya adalah pendapat Imam Rafi'i ni, bezanya ni pendapat kedua mazhab ni, boleh amal kalau nak amal. Iaitu pada kitaran yang kedua, saya saja je tukar kitaran kedua ni, haidnya bukan 4 hari, saya tukar 5 hari. Dia tak semestinya sama. Haid 5 hari, maka mani' ibadah. Ni kitaran kedua ni. Maka mani' ibadah. Kemudian 5 hari tu mani' ibadah lah. Tak boleh sebab ada darah. Kitaran pertama 4 hari, dia tak semestinya sama. Ada darah, mani' ibadah. Maka haram, maka tak boleh beribadah. Okey. Ketika hari yang ke-6 dengan ke-7 tu lah, 2 hari naqak tu, tak ada darah. Mengikut pendapat Imam Nawawi, wajib mandi dan solat 2 hari tu. Tapi mengikut pendapat Imam Rafi'i, haram diperlakukan seperti wanita suci ketika naqak. Dengan maksud, walaupun tak ada darah, tak boleh semayang ketika 2 hari tu. Tu beza dia. Kitaran pertama sama je dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i sama je. Kitaran kedua, Imam Nawawi kata buat macam kitaran pertama. Ada darah, haram solat. Tak ada darah, wajib solat. Imam Rafi'i kata tidak. Jika kitaran pertama telah jadi begitu, on off, darah ada dan tak ada, kitaran kedua menjadi petunjuk bahawasanya dia akan berlaku perkara yang sama. Akan berlaku perkara yang sama. Maka ketika tak ada darah, pada kitaran kedua tu, ketika darah datang haid, kemudian berhenti tak ada darah, tak boleh semayang. Sebab mungkin akan keluar balik, indikatornya, petunjuknya adalah bulan lepas jadi macam tu. Tu kata Imam Rafi'i. Jadi ketika tak ada darah, tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Baca lagi seterusnya. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah, jika darah berhenti awal, darah tu berhenti awal dari jumlah hari pada kitaran sebelumnya, tetap tidak boleh. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah hari pada kitaran sebelumnya, jumlah hari haid kitaran sebelum, kitaran sebelum dalam kes tadi adalah 10 hari kan, 10 hari haid. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah hari pada kitaran sebelumnya, iaitu 10 hari, tetap tidak boleh melakukan apa yang diharamkan ketika haid. Walaupun ketiadaan darah, tetap tidak perlu melakukan apa yang diharamkan ketika haid. Tetap tidak perlu melakukan apa yang diharamkan. Gini, jika darah berhenti awal, tetap tidak boleh melakukan apa yang diharamkan ketika haid. Tak boleh melakukan apa yang diharamkan ketika haid. Tak boleh, walaupun darah berhenti awal. Macam tu. Okay? Kerana mengikut adat dan wajib menunggu hingga melebihi jumlah adat sebelumnya, adat haid sebelumnya, untuk melakukan ibadah yang diwajibkan ke atasnya. Sebelum kita tengok, kita sambung lagi, saya nak bagi contoh dulu.
Nak bagi contoh sikit, tengok whiteboard. Tengok whiteboard. Nampak whiteboard? Allah. Baik. Dalam kes tadi, kita tengok kitaran pertama darah keluar haid 4 hari. Bukan, kitaran pertama haidnya, keputusannya haid 10 hari. 10 hari. Kitaran pertama keputusannya haid 10 hari. Okey. Dalam keadaan darah datang berputus-putus lah, macam tadi. Mana tadi? Ni. Kan kitaran pertama 4 hari ada darah, 3 hari naqab, 3 hari ada darah balik, maka haidnya 10 hari. Tu keputusan dia. Kitaran pertama. Kitaran kedua mengikut Imam Rafi'i ni. Imam Nawawi buat macam kitaran pertama juga. Imam Rafi'i kata beza. Ya. Sekarang ni kita dapat keputusannya haid 10 hari pada kitaran pertama. Tu. Jadi kitaran pertama haid 10 hari. Tu dah dapat dah. Okey. Kitaran kedua haid yang keluar, darah yang keluar, kata darah keluar, kita ambil okey. Kitaran yang kedua, awal-awal lagi dah letak border 10 hari. Dah letak dah. Sebab haid kitaran pertama 10 hari. Kemudian darah keluar. Sebab darah keluar kat sini, letak terus border dia kat sini. Ialah 10 hari macam kitaran sebelum. Letak awal-awal dah border 10 hari. Bila dah keluar je hari pertama, dah letak dah. Hari ke-10 dah tahu dah kat mana. Okey. Jika darah berhenti dan keluar dalam masa 10 hari ni, tak perlu semayang 10 hari. Mudah kata tak perlu semayang 10 hari. Sama ada darah itu keluar atau berhenti. Jika darah tu keluar berterusan, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tak payah semayang lah. Dah keluar darah sampai hari ke-10, tak perlu semayang lah. Kalau darah keluar 2 hari, lepas tu hari ketiga tak ada darah, hari keempat tak ada, hari kelima ada balik, maka tak perlu juga kat sini, tak perlu solat. Mengikut pendapat Imam Rafi'i. Keluar balik darah, ada darah pun tak perlu solat, tak ada darah pun tak perlu solat. Hari ke-6, hari ke-7 keluar darah, ke-8, ke-9, ke-10 kata lagi tu, maka haidnya 10 hari juga. Border dekat 10 okay? Cuma kita nak fokus dekat mana? Ketika tak ada darah ni, tak perlu solat mengikut Imam Rafi'i. Mengikut Imam Nawawi, wajib solat lah. Ada darah wajib solat, tak ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat. Begitulah tiap bulan. Tapi Imam Rafi'i kata ini kitaran kedua. Kitaran pertama 10 hari dan 10 hari on off, bukan 10 hari biasa. Kalau 10 hari straight tak boleh buat kaedah ni. 10 hari dalam keadaan ada darah dan tak ada darah, on off. Maka awal-awal lagi dah ambil 10 hari dah. 10 hari tak perlu solat. Walaupun tak ada darah. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah hari pada kitaran sebelum. Ni yang baca-baca ni. Tu. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah hari pada kitaran sebelum, tetap tidak boleh melakukan apa yang diharamkan ketika haid. Tak boleh juga. Semayang semua tak boleh walaupun tak ada darah. Walaupun ketiadaan darah, kerana mengikut adat yang sebelum. Jadi pada pendapat Imam Rafi'i, kalau katakanlah dia berhenti lebih awal, berhenti dekat, katalah kita dah letak border dah 10 hari mengikut kitaran sebelum. Tiba-tiba darah keluar 2 hari, tak keluar 2 hari,
suci 2 hari, tak boleh solat. Kemudian keluar balik hari kelima, lega, memang dah agak dah, kan? Okey. 6, hari ke-7. Hari ke-8 tak ada darah. Hari ke-9 tak ada darah, hari ke-10 tak ada darah. Tak ada darah. Tak boleh solat juga. Tak boleh solat juga. Sehinggalah hari ke-11. Hari ke-11 wajib mandi, solat. Wajib solat. Bila sebut solat, mandilah sekali, wajib mandi, solat semua. Dan dia kena qada. Ada tulis kat sini, sekejap. Oh, tak ada. Dan dia kena qada lah 3 hari ni. Solat dia kena qada. Haidnya adalah 7 hari. Haidnya adalah 7 hari. Jika dia berhenti lebih awal daripada adat kitaran sebelum. Kaedah ni sebenarnya lebih mudah daripada kaedah, bukan lebih mudah. Dia tak mudah juga sebenarnya. Dia cuma ada baik, ada kurang lah. Ada lebih dan ada kurang. Pada pendapat Imam Nawawi, hari ke-3, ke-4 tak ada darah, wajib solat. Hari ke-8 wajib mandi dah. Mandi dan solat. Maka pada pendapat Imam Nawawi tak ada kena qada sebab dia dah sembahyang awal-awal. Dah mandi awal-awal hari 8 ni. Tapi pendapat Imam Rafi'i, oleh kerana darah datang berputus-putus pada kitaran sebelum, kitaran ni mungkin akan berputus-putus juga, maka dia tak dibenarkan solat selama 10 hari mengikut adat sebelum. 10 hari tak boleh solat. Risiko dia, kalau darah berhenti awal, maka dia kena qada. Kalau darah tepat seperti yang diramalkan, hari ke-8 ada darah, 9 darah, 10 ada darah, lepas tu berhenti, maka ramalan dia betul, settle lah. Dengan maksud dia tak perlu qada apa-apa lah, dah betul lah adat dia tu. Okay, itu Imam Rafi'i kata. Baca lagi, kita baca balik. Jika darah berhenti lebih awal dari jumlah hari pada kitaran sebelum, tetap tidak boleh melakukan apa yang diharamkan ketika haid, walaupun ketiadaan darah, tak boleh, kerana mengikut adat. Dan wajib menunggu hingga melebihi jumlah adat haid. Jumlah adat haid. Jumlah adat haid sebelumnya untuk melakukan ibadah. Okey. Seterusnya, baca seterusnya pula. Lihat contoh. Oh, ada contoh. Lihat contoh dulu. Lihat contoh ni. Lima hari haid, naqak 3 hari, 4 hari haid. Ni kitaran pertama. Maka haidnya 12 hari. Okey. Ketika 5 hari haid kitaran yang pertama, ketika 5 hari haid kitaran yang pertama, mani ibadah, haram solat. Ketika naqak dihukum suci, wajib mandi dan solat. Kitaran pertama sama, Imam Nawawi ke Imam Rafi'i sama. Haid 4 hari lepas pada tu pula, maka mani ibadah, haram solat. Maka haidnya 12 hari, kesemualah wajib diperlakukan seperti wanita suci ketika naqak. Ini kitaran pertama, settle. Kitaran kedua, tengok kitaran kedua, haid 7 hari. Kalau tadi bulan Mei, ni bulan Jun, macam tu lah. Haid 7 hari, maka mani ibadah, haram solat, haram semua. Hari ke-8 tak ada darah. Oleh kerana keputusan ataupun kitaran pertama, haidnya yang berputus-putus tadi, yang on off tadi, keputusannya adalah 12 hari haid. Setelah ada darah, tak ada balik, keputusannya 12 hari haid. Maka pada hari yang ke-8, dia tak boleh
solat juga. Sedangkan tak ada darah. Darah dah berhenti hari ke-8. Darah 7 hari je ada. Pada pendapat Imam Nawawi, hari ke-8 ni kena mandi lah. Mana Imam Nawawi kata kena mandi. Ada darah, haram solat. Tak ada darah, wajib solat. Senang je Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata, tak boleh mandi hari ke-8. Kenapa? Kerana kitaran sebelum itu, bulan sebelum itu, dah ada adat macam mana? Iaitu darah datang dan berhenti, datang balik. Maka kitaran kedua ni mungkin akan jadi yang sama. Mungkin tak sama hari tu, tapi tetap juga on off datang, lepas tu berhenti, lepas tu datang balik. Maka hari ke-8 ni tak boleh mandi, tak boleh solat, tak boleh apa semualah. Tak boleh bersolat, tak boleh jimat, tak boleh semua 8 hari ni. Macam haid juga. Hari ke-8 macam haid, tapi tak ada darah. Kemudian dia punya tunggu. Sampai bila dia boleh tunggu? Mengikut keputusan adat haid dia pada bulan lepas 12 hari. Maka border dia dekat 12. Dia tunggu sampai 12. Tiba-tiba hari ke-8 tak ada darah, hari ke-9 tak ada darah, hari ke-10 tak ada darah, hari ke-11 berdebar dah ni, hari ke-12 tak ada darah, hari ke-13 tak ada darah juga. Dah lebih adat pada bulan lepas. Maka sangkaan dia akan jadi juga macam bulan lepas. Tak betul. Maka pada hari ke-13 dah lebih dah, lebih 12 hari dah. Maka dia wajib mandi pada hari ke-13. Bila dia tengok ni, haram diperlakukan seperti wanita suci sehingga hari ke-12. Okey. Kemudian maka wajib mandi hadas pada hari ke-13. Hari ke-13 tu wajib mandi hadas, serta diwajib menggantikan ibadah yang ditinggalkan pada hari ke-8 hingga hari ke-12. Dah ramalan dia, sangkaan dia salah dah. Maka wajib 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari wajib qada. Kerana apa? Kerana haidnya sebenarnya 8 hari 7 hari saja haidnya. Ingatkan keluar balik macam bulan lepas, tapi tak keluar, maka haidnya 7 hari je lah. Jika memang telah pasti dan benar bahawa telah berhenti lebih awal, darah telah berhenti lebih awal daripada adatnya, maka dengan sebab itu dia kena qada lah. Kena qada sebab darah berhenti lebih awal daripada adat dia, dan sangkaan dia tu tak betul, tak benar. Yang dia hanya dibenarkan menunggu sehingga hari ke-12. Hari ke-12 tu ambil kat mana? Ambil dekat adat dia pada kitaran sebelum. Kalau kitaran dia sebelum 10 hari lah boleh tunggu. Okey. Jika darah berterusan, sambung lagi. Dah mulalah masuk perbicaraan yang sukar. Jika darah berterusan, tak susah lagi ni. Banyak lagi yang susah, tak susah lagi ni. Jika darah berterusan melebihi adat sebelumnya, tiba-tiba darah berterusan hingga lebih adat sebelum, wajib menunggu sampai darah berhenti selewat-lewatnya 15 hari 15 malam untuk melakukan ibadah yang difardukan dan ibadah lain. Perhatikan contoh. Haid 2 hari, naqak 4 hari tak ada darah. Kemudian keluar haid balik 3 hari. Keputusan dia haid 9 hari. Ketika kitaran pertama haid 2 hari, maka mani ibadah, haram, tak boleh solat. Ketika hari ketiga dah kering, suci, maka wajib mandi dan solat. Kemudian lepas tu keluar balik 3 hari, setelah 4 hari suci, keluar 3 hari darah, maka haram mani ibadah balik, haram solat. Maka keputusannya haid 9 hari. Suci 4 hari, naqak 4 hari ketika dia semayang tu tak sah. Okey, selesai bab tu. Kita nak cerita kitaran yang kedua, bukan kitaran yang pertama. Pada kitaran yang kedua, haid datang 4 hari.
Kitaran kedua haid datang 4 hari, maka mani ibadah ada darah. Naqak 5 hari, ikut pendapat Imam Nawawi mandi lah. Tapi mengikut pendapat Imam Rafi'i, ini kan kitaran kedua. Kitaran pertama dia kan ada darah, tak ada darah, ada balik. Maka hari kelima tak boleh solat juga, kerana berkemungkinan besar akan datang haid balik. Okey. Jadi boleh tunggu, tak ada darah ni boleh tunggu berapa lama? Tengok pada adat sebelum, iaitu 9 hari. Haid sebelum tu lah, kitaran sebelum, bulan sebelum. Bila 9 hari, hanya boleh tunggu 9 hari aja. Maka dia tunggulah 5 hari suci, 4 hari ada darah, kemudian 5 hari suci, 9 hari dah lah. Allah, dia kata rupa-rupanya tak datang balik. Dalam masa 9 hari tu tak datang balik. 5 hari yang dia tunggu suci tak datang balik. Tapi entah macam mana, hari ke-10 darah datang balik. Hari ke-10 darah datang balik. Okey, kita tulis lah ni, sebab dia agak ni sikit. Yang ni kita tengok whiteboard Okey. Pada kitaran pertama, ni kitaran pertama kita ambil dulu keputusan dia. Kitaran pertama keputusan dia haid 9 hari. Dalam keadaan berputus-putus, bukan straight. Kalau 9 hari penuh, tak boleh. 9 hari penuh tak boleh pakai kaedah ni. Ini 9 hari tapi ada darah, tak ada darah, ada balik, on off. Okey. On off. Maka haidnya 9 hari. Itu kitaran pertama. Pada kitaran yang kedua, okey, pada kitaran yang kedua, darah datang 4 hari. Ni kan, kitaran yang kedua darah datang 4 hari, naqak 5 hari, datang balik 5 hari. Okey. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat datang. Bila hari kelima tak ada darah, mengikut pendapat Imam Nawawi kena mandi dah. Imam Rafi'i kata oleh kerana kitaran pertama haidnya 9 hari berputus-putus, maka boleh border dia boleh menunggu sampai 9 hari. Boleh tunggu sampai 9 hari. Tak semayang kalau tak ada darah sekalipun. Kalau ada darah memang tak semayang pun. Ini cerita kalau tak ada darah. Maka hari kelima tak ada darah, hari ke-6 tak ada darah, hari ke-7 tak ada juga. Sudah. Hari ke-8, hari ke-9 tak ada. Jadi berapa hari ni? 5 hari tak ada darah. Dia hanya boleh menunggu sampai hari ke-9 aja. Hari ke-10 dia kena mandi dah. Kena mandi dah hari ke-10. Ambil kat mana 9 hari ni? Ambil daripada kitaran sebelum haid dia. Kemudian tiba-tiba entah macam mana lah, hari ke-10 keluar darah balik. Jadi bila keluar darah balik, maka sebab ada darah, mani ibadah. Dah tak sama dah lah macam adat dia tu. Kitaran sebelum tu dah lebih dah lah waktu 9 hari tu. Maka hari ke-10 dia haram solat. Kalau lelaki ni 5 hari haram solat. Hari ke-11 haram, 12 haram, 13 haram, 14 haram. 1, 2, 3, 4, 5 hari ada darah balik, haram solat. Okey. Bila haram solat, tengok dalam kes ni. Tengok tu. Maka hari yang ke-15 tak ada darah. Alamak, sekejap. Okey. Okey, tengok tu. Haid 4 hari, tak ada darah 5 hari, datang balik haid 5 hari, mani ibadah balik. Haram diperlakukan seperti wanita suci sehingga hari ke-14. Haidnya 14 hari. Tuan tengok. Haidnya adalah 14 hari. Haid 14 hari. Haid 14 hari. Yeah. Dan dia sepatutnya kena mandi, tapi darah datang balik. Darah datang hari ke-10 datang balik, maka tak boleh mandi ya. Sebab dia masih lagi dalam sebanyak-banyak iaitu 15 hari.
Maka rupa-rupanya haidnya adalah 14 hari pada kitaran itu, dan tak sama macam kitaran pertama. Sekiranya, baca bawah tu, sekiranya darah datang seperti adat sebelumnya atau berhenti sebelum melebihi garisan 15 hari 15 malam. Kan tadi tak lebih 15 malam. Maka tiada apa yang perlu diqada dan telah hasillah adat baru. Maka tak ada benda yang tak ada apa-apa yang perlu diqada dalam masalah ni. Dia tak perlu qada apa-apa. Dan terhasillah adat yang baru, iaitu 14 hari. Adat dia baru. Ini pendapat Ini pendapat Imam Rafi'i. Kalau kita tengok sekali, pendapat Imam Nawawi senang dari segi belajar. Bab amalan tu dia ni sikit lah. Dia lebih kepada berjaga-jaga, Imam Nawawi. Iaitu dari untuk belajar senang aja, untuk faham senang aja. Ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat. Ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat sampai 15 hari. Kemudian kalau jadi balik bulan seterusnya, ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat. Ada darah balik, haram solat balik, tak ada darah wajib solat balik. Bulan seterusnya jadi lagi, ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat. Begitulah berulang. Imam Nawawi punya senang aja, senang belajar. Tapi nak mengamalkan tu, jika ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat, darah datang balik, haram solat balik, lepas tu darah berhenti, rupa-rupanya solat tu tak sah. Allah, letih je solat, puasa tak sah, kena qada. Bulan seterusnya ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat, puasa, lepas tu darah datang balik. Allah. Dia lemah dari segitu. Belajar senang faham. Setiap bulan ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat, puasa. Dari segi letihnya, kalau berlaku tiap-tiap bulan ada solat dan puasa dia yang tak sah. Kalau dia puasa, ada puasa yang dia kena qada balik sebab puasa dia tak sah. Letih dari segi itu. Dari segi Imam Rafi'i pula, dia payah sikit, panjang lebar tadi. Bab Imam Rafi'i. Ada darah kitaran pertama, ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat. Kitaran pertama, macam Imam Nawawi. Kemudian tahulah haidnya 10 hari contoh. Bulan seterusnya datang darah. 10 hari yang pertama mula-mula datang darah, ada darah pun tak payah solat, tak ada darah pun tak payah solat, tak perlu solat. Ada darah memang tak perlu solat pun, tak ada darah pun tak perlu solat, tapi dengan syarat dalam 10 hari. 10 hari tu dia ambil daripada mana? Daripada kitaran sebelum. Okey, susahlah sikit. Tiba-tiba darah tu bila tak solat, hari ke-10 darah keluar balik. Lega. Yang tak solat tu tak perlu qada apa. Memang betul tak patut, tak perlu solat. Kat situ lah dia lebih risiko sikit lah kalau Imam Rafi'i ni. Tapi kalau tiba-tiba ada darah haram solat, tak ada darah wajib solat kan? Kitaran pertama. Kitaran kedua ada darah haram solat, tak ada darah tak solat. Tak ada darah pun tak solat juga sebab bulan yang lepas darah berputus-putus. Tiba-tiba darah terus tak keluar sampai 15 hari. Allah, kena qada pula kat situ. Dia sedikit risiko kat situ. Ada sedikit risiko dekat situ. Jadi Imam Nawawi pun boleh amal, Imam Rafi'i pun boleh amal. Pendapat muktamad adalah Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi dia lebih kepada biar terlebih semayang, jangan terkurang, nanti kena qada. Biar terlebih, jangan terkurang. Imam Nawawi kata, Imam Rafi'i kata terkurang tak apa. Dengan jika ada alasan yang kuat, iaitu bulan lepas dah jadi, bulan ni mungkin jadi juga. Maka takut nanti, bukan takut, tak nak menyusahkan supaya semayang tak sah, maka awal-awal lagi tak payah semayang dengan sangkaan darah akan keluar balik. Tiba-tiba darah keluar, kan dah cakap, jadi tak perlulah semayang. Memang semayang tu tak perlu qada apa dah. Tapi risiko dia kalau darah terus tak keluar, maka kena qada lah. Wallahu alam. Mudah-mudahan dapat kepahaman lah. Kalau ada siapa yang tak faham sebenarnya dalam masalah ni, boleh tanya hari Selasa. Sebab hari Rabu saya tak ambil soalan. Boleh tanya hari Selasa, soalan berkaitan dengan perkara ni boleh tanya hari Selasa. Yang tak faham, tulis siap-siap. Okey, tanya hari Selasa. Wallahu alam. Kita berhenti dekat
suci yang tidak sampai 15 hari 15 malam. Muka surat 50. Dia 150. Ada 100 muka surat lagi baki dia. Tak lama dah tu. Muka surat 50, suci yang tidak sampai 15 hari 15 malam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat kefahaman, mudah-mudahan Allah bagi faham. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.